Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muasli Abang bersama dalam Berita Pagi Sarawak. Sambutan Tahun Baru Cina masih meriah memasuki hari ketiga semalam. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaini Tun Tuanku Bujang meneruskan kunjungan ke Bandaraya Miri. Rombongan pemimpin tertinggi Sarawak itu membuat kunjungan ke kediaman Wakil Rakyat, Ketua Masyarakat dan ahli-ahli korporat di sekitar Miri. Antara kediaman yang dikunjungi adalah usahawan terkenal pengasas Shin Yang Group, Tan Sri Ling Chong Ho dan adiknya Ling Chong Sing di Luak Bay Miri serta pengerusi Persatuan Penanam Sarawak Bahagian Miri, Jong Ze Kyun di Pujut Lutong. Premier dan rombongan juga berkesempatan mengunjungi kediaman Ketua Masyarakat Cina di Miri iaitu Temenggong Yong Vui Seng di Jalan Riam Miri. Terdahulu Premier dan isteri memulakan kunjungan ke kediaman Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin di Jalan Woodhouse Miri. Ketibaan beliau serta rombongan disambut meriah dengan persembahan tarian naga dan singa. Turut serta mengiringi Premier dan isteri ialah timbalan-timbalan Premier Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian beserta isteri masing-masing. Hadir sama Menteri serta timbalan Menteri Persekutuan dan Negeri serta pemimpin tempatan. Pada sebelah malam, Premier menghadiri Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina SUPP bahagian Miri. Kerjasama di antara Parti Demokratik Progresif PDP dengan Parti Sarawak Bersatu PSB tidak akan mencetuskan sebarang pilihan raya kecil yang disebabkan oleh Akta Lompat Parti. Menurut Presiden PDP, Datuk Seri Tiong King Sing, pergabungan kedua parti itu akan dibuat mengikut lunas undang-undang sedia ada termasuk mengambil kira Akta Lompat Parti yang memerlukan seseorang wakil rakyat mengosongkan kerusinya sekiranya melompat parti lain. Apa sepatu membuat kita mesti ikut undang-undang, ikut proses sepatutnya. Bila itu dapat berlaku? Harap-harap dalam ini masa terdekat kita diselesaikan. Beliau ditemui media semasa kunjungan Tahun Baru Cina ke kediaman Presiden PSB Datuk Seri Wong Soon Koh di Sibu semalam. Dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 pada 2021, PSB bertanding sebagai satu parti pembangkang dan berjaya memenangi 4 daripada 82 kerusi dipertandingkan. Kerusi dimiliki PSB kini adalah bawang asan diduduki Datuk Seri Wong Soon Koh sendiri, Dr. Rayong Eng Kelili, Barubian Bak Klalan dan Si Chi Hau Batu Lintang. Pada Ogos tahun lepas, Si Chi Hau telah bertindak keluar dari PSB dan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Bebas dalam DUN Sarawak. Pada 13 Julai tahun lepas, kejutan berlaku apabila PDP diwakili Presidennya Datuk Seri Tiong King Sing dan Datuk Seri Wong Soon Koh yang mewakili PSB telah menandatangani satu memorandum persefahaman bagi menjalin kerjasama. Selain PDP, GPS merupakan pergabungan parti tempatan Sarawak melibatkan PBP, SUPP dan PRS. Sambutan Hari Radio Sedunia 2024 anjuran Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak berlangsung di Teluk Melanu hari ini. Bagi mengetahui perkembangan lanjut, kita bersama wartawan di lokasi Monica Gary. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di RTM Kuching. Ketika ini saya berada di 0 km Teluk Melanu sempena penganjuran sambutan Hari Radio Sedunia 2024 pada hari ini. Dan kita mengimbau sedikit mengenai sejarah penubuhan Radio Sarawak yang dikenali sebagai Sarawak FM. Ia telah pun dilancarkan pada 8 Jun 1954 dan menjadi sebahagian daripada rangkaian Radio Malaysia pada 16 September 1963. Pada sambutan Hari Radio Sedunia pada hari ini, pelbagai acara telah pun disusun atur oleh RTM Sarawak, antaranya seperti konvoi bermotosikal yang telah pun berlepas dari RTM Kuching pada pukul 6 pagi tadi dan juga dijangka tiba di Teluk Melanu pada pukul 8 pagi nanti. Dan konvoi bermotosikal ini akan telah pun disertai oleh 40 peserta yang terdiri daripada kaki tangan RTM sendiri. Selain daripada itu, pelbagai juga acara akan diadakan pada hari ini untuk memeriahkan sambutan Hari Radio Sedunia ini. Antaranya seperti DJ Corner turut diadakan di lokasi penganjuran Teluk Melanu ini serta juga program Jom Bermukun dan juga
sumbangan bakul makanan kepada penduduk di sekitar Teluk Melano ini. Dan sudah pastinya selari dengan sambutan hari ini yang bertemakan seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Ia diadakan untuk menghargai penyampai-penyampai radio kita yang sering memberikan informasi terkini dan juga informasi semasa kepada penduduk. Hingga kini RTM Sarawak telah memperluaskan saluran ataupun siaran radionya meliputi seluruh bahagian yang dapat didengari di seluruh bahagian di negeri ini, terdiri daripada lebih 5 siaran radio merangkumi bahasa tempatan juga. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari tapak penganjuran sambutan Hari Radio Sedunia pada hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di studio. Terima kasih Monika. Sejumlah 4.2 juta ringgit peruntukan daripada Parlimen Lanang telah disalurkan untuk geran kepada organisasi dan persatuan serta pembinaan atau baik pulih projek mesra rakyat. Ahli Parlimen Lanang Alice Lau Kiong Yeng berkata daripada jumlah tersebut, sebanyak 122 projek bernilai 2 juta ringgit telah dilaksanakan bagi kawasan Parlimen Lanang tahun lepas. Jelasnya peruntukan disalurkan ini adalah bagi kepentingan rakyat dalam memastikan setiap permasalahan serta keperluan diselesaikan dan diatasi. I have 122 project out of the 2 million. 122. So I cannot say which one is the biggest. We depends on what their needs. If they only need to repair the road or only need some bekalan, then we of course provide the bekalan. But if those with serious matter like atap or ocho or this kind of thing, then we will prepare the priority lah. We give priority to those who need in urgent first. Ujarnya sekiranya peruntukan daripada Parlimen tidak mencukupi, beliau akan menambah menerusi peruntukan daripada timbalan speaker berjumlah RM500,000 bagi membantu rakyat khususnya di Sarawak. Beliau yang juga timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di Pusat Khidmat Parlimen Lanang di Sibu. Pemimpin berwawasan tinggi amat penting dalam memastikan kelangsungan pembangunan menyeluruh, termasuk perpaduan rakyat di negerinya. Wakil khas kepada Premier Sarawak Datuk Seri Mohamad Naruddin Majais berkata, kebijaksanaan Premier Sarawak dalam merangka pembangunan di negeri ini dapat dilihat apabila ia tidak hanya memberi fokus kepada pembangunannya sahaja tetapi merangkumi aspek lain terutamanya perpaduan rakyat. Bagi rakyat di bawah konstitusi Dun Gedong amat bertuah kerana mempunyai pemimpin yang berwawasan jauh yang sentiasa mendahului kemajuan rakyat. Jelasnya budaya sebagai masyarakat majmuk yang bersatu padu merupakan keunikan Sarawak jika dibandingkan dengan negeri lain. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis penutupan program Jalinan Kasih Masyarakat Ulu Gedong. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan beg sekolah kepada kanak-kanak daripada tabung Baitulmal Sarawak. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad Naruddin menyeru agar masyarakat dapat menggunakan saluran yang betul dalam menyuarakan pendapat dan masalah yang dihadapi di kawasan masing-masing. Katanya semua kawasan di negeri ini mempunyai kepimpinan di peringkat akar umbi maupun agensi khas yang telah dilantik oleh pihak kerajaan dalam menyelesaikan isu-isu yang melibatkan hak milik tanah, pembangunan dan infrastruktur di kawasan mereka. Justru sebarang aduan yang ingin dibuat disarankan melalui saluran yang betul. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.